Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sidang Dewan yang dihormati, selamat bertemu dalam persidangan kita pada sesi kali ini. Persidangan kita akan dimulakan sekarang. Bagi pihak kerajaan, diwakili oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Nur Sabrina binti Shahdan, Yang Berhormat Menteri Kedua Fitri Lisha Alia binti Zainal, Menteri Ketiga Nur Adawiyah Shazriana Rosmila. Bagi pihak pembangkang pula diwakili oleh Yang Berhormat Muhammad Hafizuddin bin Zulkifli selaku Ketua Pembangkang, Yang Berhormat Yana Akila binti Rosman selaku Pembangkang Kedua, dan Yang Berhormat Nur Baitina Nur binti Zainal sebagai Pembangkang Ketiga. Bagi peraturan pula, ahli-ahli yang berhormat, sidang Dewan yang dihormati, izinkan saya memperingatkan ahli-ahli yang berhormat akan peraturan dan tata cara semasa Dewan kita bersidang. Yang pertama, isu sensitif yang berkaitan dengan agama, perkauman dan menyentuh peribadi seseorang adalah dilarang. Penggunaan ayat-ayat Al-Quran dan hadis untuk menghukumkan hujah adalah dilarang sama sekali. Yang kedua, setiap pembahas diberi masa 7 minit untuk berucap. Masa bagi ucapan penggulungan pula ialah 4 minit. Masa akan diambil kira dari permulaan pembahas berucap. Yang ketiga, loceng akan dibunyikan sekali pada akhir minit kedua, awal minit ketiga, menandakan bahawa ruang dibuka kepada pasukan lawan untuk membuat izin laluan. Manakala pada akhir minit 5 loceng akan dibunyikan sekali, menandakan masa telah tamat untuk pihak lawan membuat izin laluan. Yang keempat, loceng akan dibunyikan 2 kali pada minit ke-7, menandakan bahawa masa untuk pendebat berucap sudah tamat. Yang kelima, bagi sesi penggulungan, kedua-dua pasukan akan diberi masa 1 minit sebagai masa persediaan sebelum pengucapan penggulungan masing-masing. Dan yang terakhir sekali, pada masa penggulungan, loceng akan dibunyikan sekali. Pada minit ketiga, loceng akan dibunyikan 2 kali, menandakan masa untuk penggulungan telah tamat. Bagi izin laluan pula, semasa satu pihak sedang berucap, ahli pasukan lawan boleh memohon izin laluan dalam bentuk persoalan, kenyataan, fakta, penjelasan maupun pembetulan. Masa selama 15 saat sahaja diperuntukkan bagi setiap izin laluan. Izin laluan haruslah padat dan bernas. Tiada izin laluan semasa sesi penggulungan. Izin laluan dimohon dengan seorang pendebat berdiri atau mengangkat tangan dan menyebut izin laluan. Pendebat yang berucap tidak dimestikan menerima setiap izin laluan. Bagi kedudukan pendebat tidak dibenarkan berdiri di tempat masing-masing. Sebaliknya, hendaklah keluar ke hadapan di kawasan yang dibenarkan. Pendebat tidak dibenarkan bergerak ke kawasan pasukan lawan. Kemenangan akan diberikan kepada pasukan yang mendapat markah tertinggi daripada panel hakim. Keputusan panel hakim adalah muktamad. Sidang Dewan yang dihormati, usaha yang akan didebatkan pada sesi kali ini ialah dana penerbitan filem kenegaraan DKAT, melonjakkan peranan individu filem tempatan. Adalah diharapkan agar ahli-ahli yang berhormat akan menumpukan hujah dan bilasan kepada usul tersebut. Sidang Dewan yang dihormati, kita mulakan tirai perdebatan pada hari ini. Dengan ini, saya mempersilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Nur Sabrina tampil untuk membukakan usul perdebatan, menyampaikan definisi dan mendebatkan isu tersebut bagi pihak kerajaan. Dipersilakan Yang Amat Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang berhormat Tuan Speaker, pegawai-pegawai Dewan Persidangan, yang berhormat para kerajaan dan yang berhormat para pembangkang. Selaku Perdana Menteri, izinkan saya membentangkan usul dana penerbitan filem kenegaraan DKAT melonjakkan peranan industri filem tempatan. Saya percaya bahawa selepas pembahasan sidang Dewan yang mulia ini, usul ini bakal diluluskan. Tuan Yang di-Pertua dan sidang Dewan yang dimuliakan, dana penerbitan filem kenegaraan DKAT bermaksud kumpulan wang untuk sesuatu tujuan atau kegunaan bagi mengeluarkan atau mempersembahkan video yang dapat menyampaikan sesebuah cerita yang membangkitkan perihal negara dan hidup masyarakat yang mempunyai satu agama, bangsa, budaya serta keturunan yang sama dalam sesebuah kerajaan, dalam sesebuah negara dalam satu video. Pendek kata, usul kerajaan kali ini secara mudah bererti bahawa wang yang diberi kepada pihak industri perfilman bagi menghasilkan sesebuah filem yang memacu bagi industri kreatif tempatan. Saya selaku Perdana Menteri telah menjelaskan definisi konsep usul persidangan sebentar tadi. Pihak kerajaan akan tampil dengan hujah-hujah sebuah gunung Everest yang teramat sukar digugat oleh pihak pembangkang.
1000 langkah bermula dengan 1 langkah. Strategi kerajaan yang pertama bakal dimulai dengan hujah pertama Perdana Menteri. Menteri pertama Yang Berhormat Datuk Seri akan meneguhkan kes kerajaan dengan menolak definisi Yang Berhormat Ketua Pembangkang yang pasti tertumpu kepada sisi gelap sesuatu kebaikan. Sebaliknya mengukuhkan definisi usul yang telah saya jelaskan sebentar tadi. Beliau seterusnya akan membidak hujah Ketua Pembangkang dan kemudian menampilkan 2 hujah bagi memperteguh kes kerajaan. Saya tidak nafikan bahawa pembangkang kedua akan menolak dan menyembunyikan kebenaran kes kerajaan. Namun, hujah yang pastinya bersifat jelas bahawa kosong itu mudah diruntuhkan. Dan kes pembangkang berantakan dan punah rana bagaikan piung-piung debu yang dibawa taufan narkis oleh Yang Berhormat Menteri Kedua. Dalam sesi perundungan, kerajaan akan memastikan hujah pembangkang hancur dulu sama sekali. Manakala kebenaran usul kerajaan mendapat sokongan pada sidang Dewan Yang Mulia. Yang dipertua adalah sidang Dewan yang dimuliakan. Hujah utama kerajaan adalah dana yang diperuntukkan dapat menghasilkan filem tempatan yang berkualiti. Filem yang berkualiti ini dapat dibuktikan daripada penerimaan para penonton terhadap sesebuah filem itu. Selain itu, daripada kutipan yang berjaya diraih untuk sesebuah filem dan penerimaan daripada pihak-pihak produksi filem yang lain terhadap sesebuah filem yang dikeluarkan. Untuk menjelaskan lagi hujah saya ini yang pada yang dipertua dan sidang Dewan yang dimuliakan sekalian, saya akan memberikan contoh di mana kita semua tahu filem terbaru yang membawa unsur kenegaraan dan dapat sambutan yang luar biasa tak lain tak bukan ialah filem Mat Kilau. Di dalam sidang media yang telah dibuat oleh pengarah filem itu sendiri berkata hanya bermodalkan 8 juta ringgit untuk menghasilkan filem Mat Kilau ini. Kita dikejutkan dengan filem Mat Kilau ini meraih sebanyak 90 juta ringgit hanya dalam 40 hari sahaja. Dengan kejayaan kutipan jualan tiket yang dapat menyentuh hati para penyokong sekaligus mereka dapat isi tersurat dan tersirat dalam filem ini. Banyak sidang media yang telah membuat pembukuan pendek dengan penonton-penonton filem Mat Kilau ini bahawa mereka sangat berpuas hati terhadap filem yang diproduksikan dan berjaya mencipta fenomena baru dalam segi budaya dan bangsa kita. Dengan semangat patriotik yang ditunjukkan oleh rakyat Malaysia ini, mereka semangat berpakaian lengkap, baju Melayu dan baju kurung tradisional untuk menonton filem ini demi menaikkan suasana di mana kejadian Mat Kilau itu sendiri. Sampaikan di saat Tun Mahathir selaku bekas Perdana Menteri ingin memberikan ucapan beliau tentang berkenaan filem ini, Tun Mahathir menahan sebab kerana beliau berkata bahawa filem Mat Kilau ini dapat membangkitkan satu semangat baru pada orang Melayu dan semangat Melayu telah dihidupkan kembali melalui filem ini. Dengan ini, pihak kerajaan telah bersetuju untuk menyediakan peruntukan sebanyak 50 juta ringgit bagi dana penerbitan filem kenegaraan. Menteri Keuangan sendiri berkata, iaitu Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata dalam pembentangan bajet 2023, kerajaan juga menyediakan dana kandungan digital berjumlah 102 juta bagi memasarkan produk pegiat seni dan menggalakkan penghasilan lebih banyak karya kreatif dan malas segar. Tengku Zafrul juga berkata bahawa beliau yakin dengan kejayaan yang diperoleh daripada filem Mat Kilau akan mendorong lebih banyak pengkarya untuk menerbitkan filem yang berunsur patriotik. Bagi penyokong Yang Berhormat, saya ingin mengajukan soalan. Bagaimanakah dana yang diperuntukkan itu dapat memastikan Mat Kilau ini dapat filem seperti Mat Kilau ini dapat diteruskan pada masa akan datang? Seperti yang Mak Berhormat katakan tadi, yang dana Tengku Zafrul sendiri sudah menyatakan bahawa akan memberi dana sebanyak 20 juta untuk filem-filem yang akan datang. Jadi bagaimana? saya menolak. Izinkan saya meneruskan kerja saya. Bagi menyokong penggiat industri menciptakan kandungan kreatif berkualiti tinggi, sumbangan tabung kepada sumbangan tabung kepada tabung komuniti filem dan pembangunan filem kenegaraan di bawah Perbadanan Kemajuan Filem Nasional iaitu FINAS akan diberikan untuk menunjukkan Buana Dipertua dan sidang Dewan yang dimuliakan. Selepas negara kita mengalami pemulihan ekonomi, kita dapat lihat bahawa banyak dana yang diperuntukkan bagi dekad ini menjadi semakin banyak. Sebab itu, saya ingin menegaskan buat sekalian kalinya bahawa dana yang diberi untuk menerbitkan filem mampu menghasilkan sebuah filem yang akan menunjukkan kekuatan daya kreativiti pada pengkarya di negara kita
dan sekaligus menjadikan sebuah syarikat perfilman berjaya menghasilkan karya yang mampu menembusi pasaran sehingga kemerdekaan antarabangsa pada masa akan datang. Saya, Perdana Menteri, mohon mengusul. Bagi pihak Dewan, saya mengucapkan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas ucapan yang dikemukakan. Seterusnya, dipersilakan pula Yang Amat Berhormat Muhammad Hafizuddin selaku Ketua Pembangkang untuk menyampaikan hujah serta mendebatkan isu tadi bagi pihak pembangkang. Dipersilakan. Salam apresiasi dan salam satu Malaysia buat puan yang di-berdua, rakan-rakan di delegasi kerajaan, rakan-rakan pembangkang dan ahli-ahli Dewan yang muliakan sekalian. Tuan Yang di-Pertua Dewan, setelah dibentangkan definisi secara literal oleh pihak kerajaan yang saya kira begitu menarik, maklumlah diambil bulat-bulat dari Kamus Dewan dan kami dari delegasi pembangkang faham tentang usul yang dikemukakan. Namun, memang sudah menjadi adat di dalam arena perdebatan di mana sudah menjadi tanggungjawab kami untuk meneliti beberapa kesilapan dan kekurangan. Oleh itu, kami akan mengutarakan hujah-hujah logik dan benar untuk menangkis hujah-hujah kurang jelas daripada pihak kerajaan sebentar tadi. Sebagai Ketua Pembangkang, saya akan menyatakan hujah-hujah yang membantah sekeras-kerasnya usul ini. Seterusnya, hujah saya akan disambung oleh rakan pembangkang kedua yang tidak kurang mantap hujahnya, dan pembangkang ketiga pula membidas hujah-hujah songsang daripada pihak kerajaan. Jadi, kami yakin sepenuhnya dengan hujah yang kami lontarkan nanti, pihak kerajaan terpaksa menerima hakikat bahawa dana penerbitan filem kenegaraan DKAN tidak melonjakkan industri filem tempatan. Pertama, pada hari ini yang di-Pertua, izinkan saya untuk meneruskan dengan definisi dana penerbitan filem kenegaraan DKAN yang tidak dapat menaikkan mutu filem tempatan. Ia merujuk kepada tidak dapat memperluas pertukaran, kepakaran dan latihan dalam membangunkan industri perfilman. Hal ini kerana dana yang diberikan oleh kerajaan tidak mampu untuk melonjakkan filem tempatan. Sekiranya dana yang diberi itu mencukupi, mengapa filem tempatan hanya dapat ditayangkan di peringkat Asia sahaja? Dan yang keduanya, Yang Berhormat, mereka menyatakan bahawa filem Mat Kilau merupakan filem yang berkualiti. Memang filem Mat Kilau mendapat banyak sambutan dan banyak mendapat tidak balas yang positif. Namun mengapa filem Air Force yang ditayangkan selepas dari filem Mat Kilau kurang mendapat sambutan? Seterusnya, di dalam satu temu bual Samsul Yusof bersama Zaf Blok menyatakan bahawa beliau melaburkan duit kepada filem tersebut.
adakah dana yang diberikan itu tidak mencukupi untuk membuat filem yang bermutu seperti Mat Kilau? Tuan Yang Kedua, kurangnya kepakaran dalam bidang perfilman merupakan isi saya yang pertama. Bagi pihak kami telah melihat bahawa peranan penyunting sangat penting dan perlu dinaik taraf setanding dengan negara-negara barat yang mempunyai kemahiran dalam bidang penyuntingan dalam masa kini. Hal ini demikian kerana negara-negara barat telah menggunakan teknologi yang lebih canggih dalam menyunting sesuatu sehingga kan dapat mengubah seseorang yang tua menjadi muda seperti dalam cerita Gemini Man. Mereka hanya mampu menyediakan cerita yang tidak berkualiti dari segi realistik dan imaginatif seperti dalam cerita Roxy yang diarahkan oleh M. Nazir Johan. Pelakon yang melakonkan watak sebagai seorang robot sangat tidak menarik kerana tidak sama seperti di filem-filem barat. Seterusnya, kami dapat lihat banyak filem-filem dari luar negara yang mampu memberi impak positif seperti filem Yes Still yang diarahkan oleh Sean Levy. Kerana filem ini dapat memberitahu walaupun kita bukan dari orang yang ternama, namun kita masih boleh mengalahkan orang yang ternama dengan sikap tidak henti mengalah. Dana yang diberikan oleh Dekan ini boleh digunakan untuk mengupah penyunting-penyunting yang lebih berpengalaman bagi menambahkan kepakaran dalam bidang penyuntingan. Di samping itu, Yang Berhormat, grafik yang digunakan tidak secanggih filem-filem antarabangsa seperti penggunaan CGI teknologi yang mampu untuk mengubah muka ataupun sesuatu babak di dalam filem tersebut seperti filem Transformer yang diarah oleh Michael Bay dan juga filem Avatar yang diarah oleh James Cameron. Justru itu, dana yang diberikan tidak dapat melonjakkan filem tempatan kerana kualiti penyuntingan yang masih kurang berkualiti. Sekian sahaja ujar saya sebagai Ketua Pembangkang. Mohon usul ditolak. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Ketua Pembangkang atas ucapan yang dikemukakan tadi. Sidang Dewan yang dihormati, perdebatan dan pendebatan Parlimen sesi ini diteruskan lagi. Dengan ini, saya mempersilakan Yang Berhormat Fitri Shah Alia, Menteri Kedua Kerajaan untuk mengemukakan bidasan dan hujah-hujah beliau. Dipersilakan Yang Berhormat. Assalamualaikum dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Tuan Speaker Dewan, rakan-rakan yang berhormat daripada pihak kerajaan, barisan pembangkang dan seterusnya ahli-ahli Dewan sekalian. Tuan Yang Di-Pertua, sebagai Menteri yang kedua, saya pastinya menolak usul yang telah dibina oleh Ketua Pembangkang sebentar tadi.
Tuan Yang di-Pertua, sebelum membentangkan hujah-hujah seterusnya, saya akan membidas hujah yang dikemukakan oleh Ketua Pembangkang sebentar tadi. Ketua Pembangkang mengatakan bahawa kurang kepakaran dalam bidang perfilman. Tuan Yang di-Pertua, sebenarnya untuk menaik taraf pendidikan filem negara kita setanding dengan negara luar sudah semestinya memerlukan kos yang tinggi. Oleh sebab itulah kami memperuntukkan dekan kepada pihak industri perfilman yang memohon supaya mereka dapat menggunakan dana tersebut untuk menambah baik dan meningkatkan lagi kualiti penyuntingan filem mereka. Buktinya seperti filem animasi Mekamato arahan Zubair Mohammed, Zakaria dan Raja Muhammad Nurdin yang juga berperanan sebagai penyunting animasi itu sendiri. Filem animasi tersebut disunting dan diperhalusi dengan sangat teliti menggunakan kepakaran dan teknologi penyuntingan yang canggih sehingga animasi tersebut berjaya menembus pasaran filem animasi Jepun yang merupakan salah sebuah negara yang terkenal dengan pelbagai jenis filem animasi dan teknologi penyuntingan yang berkualiti. Tuan Yang di-Pertua, tujuan kami memperuntukkan dana itu juga sudah tentu demi kebaikan industri perfilman negara kita. Jadi, hujah saya yang pertama iaitu berpastikan frasa dana yang diperlukan mampu untuk merekrut pelakon yang berkualiti tinggi. Selepas dana itu diberikan kepada mana-mana industri perfilman yang memohon, mereka boleh membelanjakan dana tersebut untuk membuat kolaborasi dengan syarikat perfilman luar. Seperti yang kita maklum, terdapat ramai barisan pelakon profesional serta industri perfilman di negara luar maupun di dalam negara kita sendiri yang dapat memberikan manfaat kepada industri perfilman kita. Jadi, apa yang saya ingin sampaikan ialah dana diperuntukkan itu dapat digunakan untuk merekrut barisan pelakon profesional tempatan serta luar negara untuk bekerjasama dalam pembuatan filem negara kita. Sekiranya langkah ini dilaksanakan, sudah pasti sesebuah filem yang diterbitkan itu akan mendapat sambutan yang hangat disebabkan oleh kepakaran pengarah dan pelakon itu sendiri dalam menjayakan filem tersebut. Selain dapat memperkembangkan lagi pengaruh perfilman tempatan. Tuan Yang di-Pertua, contoh yang dapat saya berikan untuk menguatkan lagi hujah saya ialah berdasarkan filem Mat Kilau yang telah ditayangkan Jun 2022 yang lepas. Filem tersebut dibintangi oleh ramai barisan pelakon ruatan yang berkualiti tinggi seperti Beto Bushairi, Johan Asari, Hil Rahman dan ramai lagi. Selain daripada pelakon tempatan, filem tersebut juga turut dibintangi oleh pelakon profesional yang berasal dari negara serupun kita Indonesia iaitu Yayan Ruhian. Kita semua maklum bahawa beliau adalah seorang pelakon yang bertaraf antara bangsa dan kesan daripada kolaborasi ini, filem tersebut berjaya menarik minat masyarakat untuk menyaksikannya. Buktinya dalam laporan berita harian yang dikarang oleh Zaidi Muhammad, filem Mat Kilau Kebangkitan Pahlawan arahan Samsul Yusof mengungguli senarai filem tempatan paling terbaik pernah diterbitkan sejak naskah pertama Laila Majnun diterbitkan pada 1933. Menurut laporan beliau juga, filem tersebut mendapat hasil kutipan sebanyak 51.8 juta ringgit Malaysia selepas 13 hari tayangan. Malahan juga Sekiranya filem Mak Kilau dapat mengaut untung yang sangat besar, jadi mengapa filem Air Force yang selepas daripada filem Mak Kilau ia ditayangkan tidak mendapat sambutan yang sama, sedangkan pelakonnya merupakan pelakon yang sama? Terima kasih. maaf tidak diterima. Filem tersebut juga mendapat hasil kutipan sebanyak 51.8 ringgit Malaysia juta selepas 13 hari ditayangkan. Malahan juga dapat mengumpulkan filem Hollywood Top Gun Maverick serta Jurassic World Dominion dalam carta pecah panggung. Ini membuktikan bahawa dana penerbitan filem kenegaraan dekan mampu untuk melonjakkan lagi peranan industri perfilman negara kita dengan merekrut barisan pelakon tempatan maupun luar negara yang berkualiti tinggi. Tuan Yang di-Pertua, hujah saya yang kedua ia untuk berpaksikan frasa dapat mempromosikan perfilman tempatan kepada orang luar. Setelah Finas memainkan peranan dengan dana yang diperuntukkan, filem Malaysia telah berjaya dipromosi ke negara luar dengan pelbagai cara, khususnya
swasta yang merupakan perkhidmatan penseliman yang dilancarkan oleh syarikat bernama Walt Disney, di mana pelanggannya yang tidak hanya terdiri dari kanak-kanak, malah pelbagai peringkat umur. Setelah diberi dana oleh FIDAS, Malaysia telah menandatangani kontrak dengan Disney Hotstar untuk mengetahui bahawa kerjasama ini menggunakan pasaran amat tinggi bagi memasarkan serta mempromosikan filem kita. Tuan-tuan dan puan-puan, apa yang lebih menarik ialah studio tempatan seperti Primeworks Studio, Woo Animation, Desktop Art Production dan Red Films telah berjaya mempromosikan karya mereka melalui platform ini dengan diketuai oleh Astro Malaysia Holding Berhad yang telah dilantik sebagai pengedar rasmi oleh Walt Disney Company. Pada 5 November 2022, Pengurus Besar Walt Disney, David Shee, menyatakan bahawa syarikat filem Malaysia telah berjaya mendapat manfaat sebanyak 72% dan telah berjaya mengutip sebanyak 108 juta ringgit Malaysia dalam 5 bulan semenjak Disney Hotstar dilancarkan pada 1 Jun 2022. Dengan ini terbuktilah hasrat Datuk Zahidi Zainul Abidin, Menteri Komunikasi dan Multimedia KCOM, yang mengharapkan filem Malaysia dipromosikan di persada dunia. Oleh itu terbuktilah bahawa dana penerbitan filem kenegaraan akan menonjolkan industri filem tempatan dengan mempromosikan perfilman tempatan kepada orang tua. Tuan Yang Di-Pertua, sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa saya menyokong usul ini 100% dan memohon agar usul ini diluluskan oleh Dewan Yang Mulia dengan suara majoriti. Tuan Yang Di-Pertua, saya mohon untuk terus bercadang. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Fitri Risha Alia. Perdebatan yang semakin hangat dibahas kali ini diteruskan lagi. Dengan ini, saya mempersilakan Yang Berhormat Diana Akila, pembangkang kedua bagi pihak pembangkang untuk menunjukkan pidasan dan hujah-hujahnya. Dipersilakan Yang Berhormat. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua, Kabinet Kerajaan, rakan-rakan pembangkang dan seterusnya ahli-ahli yang berhormat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bersidang. Tuan Yang Di-Pertua, usul yang sama masih tetap kami tolak, namun sebagai pihak pembangkang, kedua saya bertanggungjawab mempertahankan perkara yang dibahaskan oleh Ketua Pembangkang sebentar tadi secara ringkas. Menurut kajian dan takrifan kami bertiga berkenaan dana penerbitan filem kenegaraan yang tidak dapat memperluas mutu filem tempatan adalah benar belaka. Kerana persoalan yang sama juga sering bermain di fikiran masyarakat tentang mengapa filem tempatan hanya dapat melepasi pasaran Asia, sedangkan yang kita mahukan adalah di peringkat dunia. Berkenaan hujah-hujah yang diberikan oleh yang berhormat Menteri Kedua dari pihak kerajaan tentang dana yang diperuntukkan mampu merekrut pelakon yang berkualiti tinggi
dan mempromosikan perfilman tempatan kepada orang luar amatlah kurang memuaskan kerana masyarakat kini sudah boleh meneka barisan pelakon yang sama yang akan membintangi sebuah filem epik itu. Dengan ini, tentunya menjadi tanggungjawab saya untuk menyuarakan hujah-hujah saya pula. Mohon yang berhormat menganalisis hujah kedua dan ketiga pasukan kami. Hujah kedua kami di bawah kata kunci dana yang diperuntukkan tidak dapat melonjakkan peranan industri filem tempatan kerana kelemahan organisasi produksi. Hal ini dapat dibuktikan melalui wujudnya pengarah-pengarah yang kurang berpengalaman dan kurang dari kreativiti mereka untuk menghasilkan sebuah filem yang setaraf dengan filem di Hollywood. Di Malaysia, kita tidak mempunyai pengarah yang berani untuk keluar dari kelompok pemikiran mereka untuk menghasilkan sebuah karya filem yang hebat kerana mereka sering mengeluh berkenaan kekurangan dana dan dalam menjadikan sebuah filem dan menyebabkan mereka ini lebih gemar kepada rating dengan izin diperlukan. Hal ini membawa kepada pengambilan pelakon yang berlandaskan populariti semata dan isu pengikut ramai juga telah menjadi sebahagian daripada kayu pengukur dalam memilih seseorang pelakon untuk membintangi filem yang akan dibuat. Perkara ini telah membimbangkan pemain industri yang benar-benar berkaliber dan berbakat tetapi kurang pengikutnya. Pihak kerajaan nampaknya masih ragu, jadi saya ingin menjelaskan dengan lebih lanjut tentang peranan pelakon ini terhadap kejayaan sebuah filem itu. Pelakon yang berkaliber amatlah penting dalam memastikan perjalanan sebuah rakaman filem berjalan dengan baik. Oleh hal yang demikian, organisasi produksi seharusnya lebih peka dan berinisiatif tinggi dalam mengambil tenaga pengajar dan pengalaman untuk menjadikan filem tersebut. Seterusnya, Tuan Yang Kedua, hujah ketiga pihak pembangkang di bawah kata kunci dana diperuntukkan tidak dapat melonjakkan peranan industri filem tempatan kerana ketiadaan identiti yang khusus dalam sesebuah filem. Yang berhormat rakan-rakan lama dari pihak kerajaan, sebelum ini kita sering dihidangkan dengan pelbagai jenis filem tempatan yang epik dan hebat aksinya seperti filem KL Gangster dan Abang Fadil yang tujuannya adalah untuk menyedarkan masyarakat di Malaysia. Meskipun setiap grafik dan pendalaman watak pelakon dalam filem itu cukup mantap, tetapi adakah filem-filem seperti ini yang kita mahu untuk kita tunjukkan kepada negara luar? Sudah tentu tidak. Oleh hal yang demikian, kita perlu ada sebuah identiti yang perlu kita angkat untuk menarik perhatian dunia terhadap bangsa yang ada di negara kita. Sebagai contohnya, filem Marvel yang menjadi kegilaan masyarakat dunia kerana adanya pelbagai jenis alibira yang hebat yang mempunyai jalan ceritanya yang tersendiri. Dengan kesinambungan alibira dalam filem tersebut, ia dapat menambah perhatian masyarakat dunia untuk mengikuti setiap filem yang bakal dihasilkan. Contoh lain yang dapat menguatkan lagi hujah saya adalah melalui kenyataan Othman Hasham sendiri yang menyatakan bahawa ketiadaan unsur universal dan jalan cerita lemah punca filem tempatan tidak maju. Oleh itu, sudah terang bersuluh bahawa yang menjadi daya tarikan sesebuah filem itu adalah identiti yang diketengahkan sama ada rekaan maupun benar. Melalui hal ini juga, Tuan Yang Kedua, apabila penonton dapat menghayati setiap baik watak dan senario yang berlaku dalam filem, sudah pasti filem itu akan menjadi sebuah tarikan yang melonjakkan industri filem tempatan kepesanan antarabangsa. Akan tetapi, apakah daya, filem-filem di Malaysia sendiri masih berada di tahap yang kurang memuaskan kerana kita boleh dikategorikan jauh ketinggalan daripada negara serupa kita, iaitu negara Indonesia yang lebih berani dalam bereksperimentasi dalam pembuatan filem. Itu yang betul analisis sejak kami cukup mantap dan pihak kerajaan juga semakin terpegun dengan pendirian kami pada hari ini. Maka dalam penerbitan filem kenegaraan di KL dapat melonjakkan industri filem tempatan wajar ditolak demi kemajuan negara kita. Dengan itu, Tuan Yang Kedua, kami mohon untuk terus membangkang. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang berhormat Diana.
sidang Dewan yang dihormati, Dewan pada sesi kali ini akan lebih bergema dengan kilasan daripada kedua-dua belah pihak. Dengan ini, saya mempersilakan Menteri Ketiga Kerajaan untuk mengemukakan kilasan seterusnya memperkuatkan kes yang dibawa oleh pihak kerajaan. Dipersilakan Berhormat. Terima kasih Tuan Speaker Dewan. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Yang dihormati Tuan Yang Dipertua, rakan-rakan perwakilan kerajaan, barisan kontradiksi yang kelihatan goyah di pondok usang sebelah sana. Seterusnya, sidang Dewan sekalian. Salam sejahtera dan selamat bersidang kesemuanya. Tuan Yang Dipertua, selaku diberi mandat yang berhormat Perdana Menteri Ketiga pada hari ini, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada barisan pembangkang kerana kelemahan pertama yang dilakukan oleh pihak pembangkang ialah kurangnya kepakaran dalam bidang perfilman. Sebenarnya, Malaysia mempunyai banyak produksi dan pengarah filem yang berpengalaman, tetapi dengan tiadanya dana pengarah tidak mahu menyumbangkan tenaga mereka. Sedangkan melalui usul pada hari ini, dana telah pun kami beri dan sepatutnya tidak mempunyai masalah untuk merekrut tenaga kerja yang profesional. Kelemahan kedua pula ialah kelemahan organisasi produksi. Jangan termakan dengan kata-kata pembangkang kedua sebentar tadi. Hal ini kerana apabila dana sudah diberikan oleh Dekan dan Finas, sesebuah organisasi induk dan krunya sepatutnya tidak mempunyai masalah sama sekali. Kerana jika terdapat ahli produksi yang tidak memberikan komitmen di mana mereka membuatkan organisasi mereka menjadi lemah, dana yang diberi boleh digunakan untuk merekrut ataupun untuk merekrut ahli produksi yang menjanjikan komitmen yang terbaik. Kelemahan ketiga yang dilakukan secara tidak sedar ialah ketiadaan identiti yang khusus. Saya menolak hujah ini kerana ianya tidak sama sekali masuk akal. Kerana apa? Kerana identiti perlulah bervariasi supaya dapat menarik penonton dengan lebih lagi. Contohnya, genre-genre filem yang meluas seperti percintaan, sama pemerintahan, kenegaraan dan juga berunsur fantasi. Tuan Yang Dipertua, saya sudah hutang membidas. Nampaknya hujah dangkal pihak pembangkang pada hari ini seakan burung yang hendak terbang, tidak bersayap, hendak hinggap, tidak berkaki. Baiklah, tiba masanya untuk saya mengukuhkan kes kami di meja kerajaan dan membuktikan bahawa sesungguhnya pada hari ini kami yang berdiri di barisan kerajaan tidak hanya bercakap di atas angin seperti pihak pembangkang di seberang sana. Tuan Yang Dipertua, Tuan Yang Dipertua, sebentar tadi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengatakan bahawa dana yang diperuntukkan dapat menghasilkan filem tempatan yang berkualiti. Saya menyokong 100% hujah tersebut kerana jelas sekali sebelum ini filem tempatan hanya fokus kepada genre percintaan dan tidak habis-habis dengan filem seram. Menurut Kelatan Akhbar Metro TV, sebanyak 72% warga Malaysia mengharapkan filem aksi setelah mendapat undian majoriti dari 3.4 juta rakyat Malaysia. Buktinya, setelah diberi dana, Malaysia akhirnya berjaya menerbitkan sebuah filem bergenre kenegaraan, iaitu tidak asing bagi kita semuanya, iaitu Mat Kilau yang telah meraih 100 juta ringgit Malaysia dalam masa sebulan selepas ditayangkan. Selepas itu, Yang Berhormat Menteri Kedua menyatakan bahawa dana mampu merekrut pelakon yang berkualiti tinggi. Bukan itu sahaja Yang Dipertua, ianya juga melibatkan kolaborasi antara syarikat perfilman tempatan dengan negara luar. Contohnya, yang boleh kita lihat di sini ialah filem aksi arahan Adrian Tan menjadi penanda aras kepada panggung tempatan yang dilihat baru bernafas semula pasca pandemik COVID-19. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, filem The Assistant telah dibintangi oleh Hairul Azmin, Idul Zuhri Alawi dan Henry Lee atas kepercayaan pengarah berpengalaman Chen Kin Kwok yang sudah lama memerhati perkembangan para pelakon yang berpotensi ini. Hasilnya, filem ini telah menjulang anugerah New Cadel International Fantasy Film di Perancis. Bagi kolaborasi pula, kita lihat kepada pelakon international dalam filem Mat Kilau, iaitu Yayan Burhian dari Indonesia dan Jeff
bahawa ianya mendatangkan impak apabila filem Mat Kilau telah berjaya memecahkan panggung. Tuan yang dipertua bagi menyokong hujaian terakhir. Bukti kejayaan Malaysia dalam mempromosikan filem tempatan kepada orang luar selain melalui Disney Plus Hotstar ialah Netflix, iaitu satu pusat persiaran dan persekriman yang pertama di dunia. Ianya telah mendatangkan keuntungan sebanyak 220,000 sebulan setelah statistik dibentangkan oleh Pengarah Persatuan Universiti Teknologi Malaysia pada April 2022, iaitu sebanyak 11.8 juta daripada 62 juta pelanggan Netflix telah memberi ulasan memuaskan tentang filem Malaysia dan purata menonton filem-filem Malaysia adalah sebanyak 8 kali per individu. Sidang hadirin sekalian, terbuktilah bahawa dengan dana yang diberi, kita dapat mempromosikan filem tempatan. Saya berbalik semula kepada soalan yang diajukan oleh Ketua Pembangkang sebentar tadi. Kenapakah filem Air Force tidak dapat sambutan hangat seperti filem Mat Kilau? Ianya kerana semasa filem Air Force ditayangkan, ia ditayangkan pada masa yang tidak sesuai. Kerana filem-filem yang lebih gah juga ditayangkan pada masa yang sama. Contohnya filem Sing 2 daripada Amerika Syarikat. Seterusnya, filem Mat Kilau telah berjaya kerana ianya ditayangkan pada musim cuti sekolah. Jadinya, setiap pengunjung mempunyai masa untuk setiap pengunjung mempunyai masa untuk membawa keluarga mereka menonton wayang. Tuan yang dipertua serta warga dewan sekalian, sebelum saya mengundur diri, saya ingin menegaskan sekali lagi usul kami, iaitu dana penerbitan filem kenegaraan dekan melonjakkan peranan industri filem tempatan. Sekian, Satria Tunggal Chong Hua Hua mohon agar terus bercadar. Terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Alawiyah. Perdebatan diteruskan lagi dengan memperkenalkan Yang Berhormat Pembangkang ketiga bagi pihak pembangkang tampil untuk mengemukakan pidasan-pidasan dan seterusnya memperhitungkan kes yang dibawa oleh pihak pembangkang. Dipersilakan Yang Berhormat Rafaiti Najwa. Sayang-sayang buang kebaya, saya ucap pencanang bincang. Jaga-jaga pihak seberang, pembangkang ketiga datang bertanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam persidangan. Terima kasih Tuan Yang Berhormat Dewan
pelakon yang sedia kita tahu iaitu Hairul Azri. Banyak pengarah yang sentiasa merekrut beliau untuk berlakon dalam filem-filem aksi seperti Pascal, Mira, Assistant dan banyak lagi. Soalan saya, kalau kita tak ambil pelakon yang popular dan berbakat yang mampu untuk melakukan sebuah watak itu dengan baik, manakah filem itu akan popular di seluruh rakyat Malaysia? Poin utama saya di sini adalah saya ingin menyatakan bahawa bila kita mahu merekrut pelakon yang berkualiti dan dikaitkan dengan pembangkang kedua telah menyatakan bahawa pengarah lebih gemar merekrut pelakon berdasarkan populariti adalah kerana jika kita dapat lihat dalam sebuah cerita yang dibintangi oleh Sharifah Rose, dia diambil untuk berlakon dalam sebuah cerita kerana nilai popularitinya yang semakin hangat dikatakan dalam media sosial. Akhirnya dia kelihatan kaku dalam filem tersebut kerana dia tidak mempunyai pengalaman dan bakat dalam melakukan watak tersebut. Akhirnya cerita itu amatlah membosankan untuk menonton lihat cerita tersebut. Seterusnya saya akan Soalan yang kedua, silakan. Di manakah motif sebuah filem dilonjakkan melalui populariti artisnya? Di manakah fakta? Di manakah buktinya? Artikel mana? Statistik mana? Dan berapa peratus filem kejayaan? terima kasih. Bukan biasa akan saya bilas dengan temu ramah sendiri daripada pengarah terkenal iaitu Michael Ang yang telah saya katakan tadi. Temu ramah pengarah terkenal iaitu Michael Ang juga memberikan kenyataan bahawa merekrut seseorang berdasarkan tahap populariti daripada pengalaman sendiri dapat meraih jumlah besar penonton untuk menonton filem yang diarahkan oleh beliau. Disebabkan itu dia telah merekrut Sharifah Rose daripada pelakon wanita yang berpengalaman yang lain untuk membintangi filem yang diarahnya sendiri. Seterusnya berhormat, saya juga tidak bersetuju dengan hujah ketiga yang disampaikan oleh menteri kedua pihak kerajaan kerana jika filem tersebut dipromosikan kepada orang luar tapi mutu perfilman masih tidak diperbaiki mengikut trend semasa, ia umpama yang sia-sia dan hanya membazirkan peruntukan dana tersebut. Hal ini dapat dikukuhkan dengan kenyataan yang diberikan oleh penerbit filem mengakui cita rasa penonton di Malaysia sukar diramal. Ulangan cerita maupun genre yang sama seperti seram yang sering dikeluarkan oleh perfilman Malaysia memberikan kesan kepada ketertiban tiket. Justeru filem komersial yang popular telah disokong melalui berbagai aspek baik daripada penceritaan, skrip, pengarahan, lakon layar dan barisan pelakon. Saya juga ingin membilas sedikit pernyataan yang telah dilontarkan oleh menteri ketiga di mana menteri ketiga telah menyatakan bahawa setelah dana diberikan kepada filem Mat Kilau, barulah produksi di syarikat perfilman dapat menghasilkan cerita berdasarkan kenegaraan. Oleh justeru, di manakah peruntukan dana sebelum ini yang diberikan? Jika baru berikan dana kepada Mat Kilau dan barulah syarikat produksi dapat melakukan cerita kenegaraan. Habis itu sebelumnya di manakah dana itu disalurkan? Seterusnya, saya akan habis penjelasan saya dan tiba masanya untuk saya mengukuhkan pihak pembangkang. Saya amatlah sokong 100% pihak pembangkang mengulas bahawa kurangnya kepakaran dalam bidang perfilman merupakan asbab dana yang diperuntukkan tidak menunjukkan peranan industri dalam filem tempatan. Ini menunjukkan bahawa mereka tidak berani untuk mengambil risiko dalam mengarah filem yang lain daripada lain setanding dengan filem di peringkat antarabangsa kerana kurangnya peralatan teknologi canggih dan kemahiran penyunting yang tidak meluas. Masalah ini telah menjejaskan bentuk filem tempatan di mana kesan khas yang ditonjolkan melalui letupan dan langkah yang tidak realistik yang tidak memujakan penonton. Seterusnya, saya juga ingin menekankan bahawa sistem organisasi produksi yang lemah dan ketiadaan aktiviti yang khusus dalam sebuah filem adalah punca-punca mengapa belikan yang diperuntukkan tidak dapat menunjukkan peranan industri dalam filem tempatan. Hal ini dapat dikuatkan lagi dengan pihak bernama sendiri telah mengulas bahawa baru-baru ini penerusi Fina sendiri iaitu Zakaria Abdul Rahman melaporkan bahawa RM30 juta dalam Malaysia telah diseleweng oleh beberapa pemain industri demi kepentingan peribadi dan tidak dimanfaatkan dana tersebut dalam meningkatkan kualiti filem. Oleh itu, dana yang diperuntukkan tidaklah begitu simbolik untuk melonjakkan peranan industri filem tempatan. Sekian, itu sahaja daripada saya pihak pembangkang. Mohon usul terus ditolak.
kasih Yang Berhormat dan Bagi Najwa. Sidang Dewan yang dihormati, demikianlah tadi kita melihat dan mendengar hujah-hujah serta penjelasan-penjelasan daripada ahli-ahli yang berhormat, pihak kerajaan dan pihak pembangkang. Untuk memberikan ruang kepada ahli-ahli yang berhormat membuat persediaan ucapan bagi sesi penggulungan, Dewan ditangguhkan selama 10 minit. Sidang Dewan yang dihormati, cukup tempoh 1 minit masa perbincangan diperuntukkan kepada ahli-ahli yang berhormat. Perdebatan usul akan diteruskan dengan sesi penggulungan. Saya mulakan dengan mempersilakan Yang Berhormat Wakil Pihak Pembangkang Tamden untuk menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan Yang Berhormat Muhammad Hafizuddin. Tuan Yang Dipertua dan ahli-ahli Dewan, usul pada hari ini berbunyi dana penerbitan filem kenegaraan akan melonjakkan industri filem tempatan. Kami pihak pembangkang yang prihatin, cerna dan bertanggungjawab untuk memberikan kesejahteraan kepada rakyat telah memberikan definisi dan premis yang padu dan jitu untuk menegakkan kebenaran. Dari awal perdebatan, pihak kerajaan melakukan banyak kesilapan yang dilakukan secara individu atau berpasukan. Pihak kerajaan gagal memberikan definisi secara konsep yang mantap. Pihak kerajaan juga telah memberikan premis yang amat rapuh dan tidak rasional. Hujah-hujah pihak kerajaan ibarat gigi yang kurang kalsium. Sekali kujentik bersepai semuanya. Untuk menyokong usul pada hari ini, pihak kerajaan telah memberikan 3 hujah, iaitu yang pertama adalah dana yang diperuntukkan mampu menghasilkan filem yang berkualiti, dan yang kedua adalah dana yang diperuntukkan mampu merekrut pelakon yang berkualiti tinggi, dan yang ketiga adalah dana yang diperuntukkan boleh mempromosikan perfilman tempatan kepada orang luar. Namun Tuan Yang Dipertua, ketiga-tiga hujah pihak kerajaan dapat saya simpulkan bahawa hujah-hujah tersebut amat tidak relevan dengan premis mereka untuk menyokong usul. Ketiga-tiga hujah mereka telah gagal menunjukkan bahawa dana penerbitan filem kenegaraan akan melonjakkan industri filem tempatan. Dari awal perdebatan, selaku pembangkang yang diberi bahawa kami telah membuat kajian dan penyelidikan terhadap usul pada hari ini. Saya telah memberikan definisi yang mantap dan amat mudah difahami. Bagi memantapkan lagi premis kami untuk menolak usul, kami telah mengemukakan 3 hujah yang disokong oleh fakta dan bukti yang konkret. 3 hujah kami ialah kurang kepakaran dalam bidang perfilman, dan yang kedua adalah dana yang diperuntukkan tidak dapat melonjakkan peranan industri filem tempatan kerana kelemahan organisasi produksi, dan yang ketiga adalah dana yang diperuntukkan tidak dapat melonjakkan peranan industri filem tempatan kerana ketiadaan identiti yang khusus dalam sebuah filem. Oleh itu, Tuan Yang Dipertua dan ahli-ahli Dewan, tidak ada lagi keraguan. Yang gelap dah jadi terang, yang bengkok telah lurus. Usul kerajaan amat tidak relevan dan tidak memberi manfaat jika diluluskan. Akhirnya, saya menyeru kepada ahli-ahli Dewan menggunakan kebijaksanaan dan kewarasan untuk bersama dengan pihak pembangkang pada hari ini demi membina sebuah negara bangsa yang bersatu padu, yang menjadikan
keras kepada pembangunan dan kemajuan negara. Marilah bersama-sama pihak pembangkang untuk menolak usul pada hari ini, iaitu dalam penerbitan filem kenegaraan DKAN mampu melonjakkan industri filem tempatan. 11 suara tanpa kompromi. Sekian, mohon membangkang. Terima kasih yang berhormat. Ahli-ahli yang berhormat, sidang dewan yang dihormati, seterusnya kita mempersilakan wakil pihak kerajaan pula tampil untuk menyampaikan ucapan. Persilakan yang berhormat Guru Sabrina. Tuan Yang Dipertua, sekali lagi sesi penggulungan kali ini. Dalam sesi penggulungan ini, saya akan membidas ketiga-tiga bincang-bincang yang telah dikemukakan oleh barisan pembangkang sebentar tadi. Dan seterusnya, saya akan merumuskan hujah-hujah kerajaan. Saya akan membidas hujah yang dikemukakan oleh pihak pembangkang, iaitu kurangnya kepakaran dalam bidang perfilman. Beliau mengatakan bahawa peranan penyunting sangat penting dan perlu dinaik taraf standing dengan negara barat. Sebenarnya sudah ramai sahaja penyunting di Malaysia ni tahap penyuntingan yang mereka buat itu setanding dengan negara luar. Kita boleh lihat contoh daripada filem-filem animasi yang semakin hari semakin gah dengan karya mereka. Hujah kedua pembangkang kedua pula ialah kelemahan organisasi produksi. Pembangkang mengatakan bahawa wujudnya pengarah-pengarah yang kurang berpengalaman untuk menghasilkan sebuah filem yang setara dengan filem Hollywood. Saya berkata kita tiada pengarah yang bertaraf antarabangsa. Filem Pekak yang dikeluarkan pada tahun 2016, pengarah dan penulis skrip orang yang sama, iaitu Muhammad Khairul Azri bin Madno, telah menerima anugerah skrip terbaik di Rusia International Motivational Film Festival Bridge of Arts 2016. Yang Dipertua beralih pula kepada hujah ketiga pembangkang, iaitu ketiadaan identiti khusus dalam sebuah filem. Pembangkang berkata bahawa filem tempatan perlu mempunyai identiti sendiri untuk menarik perhatian dunia terhadap bangsa yang ada di negara kita. Sebenarnya banyak filem tempatan yang telah menunjukkan tentang identiti negara kita yang istimewa ini, iaitu kepelbagaian bangsa, seperti filem Bola-Bola yang diadaptasi daripada kisah benar. Para pelakon di filem ini terdiri daripada JCG, Lukman Hafiz dan Sarin Kumar Manukara. Di sini kita dapat lihat kepelbagaian bangsa, iaitu para pelakon yang berlainan bangsa berlakon dan bekerjasama dalam satu filem. Tuan Yang Dipertua, seterusnya saya akan merumuskan ketiga-tiga hujah kerajaan seperti yang telah dikemukakan oleh dalam sesi pertama sebentar tadi. Hujah kerajaan yang pertama ialah menghasilkan filem tempatan yang berkualiti. Hal ini katakan demikian kerana dapat melonjakkan peranan industri dalam menghasilkan lebih banyak filem kenegaraan sehingga dapat dipasarkan ke peringkat tinggi. Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia, FINAS, Prof. Dr. Muhammad Mat Nasir Ibrahim berkata dana yang diberi dapat menampung penerbit yang masih kekurangan modal supaya dapat menghasilkan filem kenegaraan yang berkualiti dan setanding dengan filem antarabangsa. Hujah kerajaan yang kedua mampu untuk merekrut pelakon yang berkualiti dengan pelaksanaan inisiatif kerajaan untuk memperuntukkan dana DKAN kepada FINAS. Lebih ramai pelakon wataniah negara yang berkualiti tinggi dapat direkrut untuk melibatkan diri dalam penerbitan filem Malaysia. Hujah kerajaan yang ketiga dapat mempromosikan perfilman tempatan kepada orang luar. Kita sudah telah didedahkan bahawa dana yang diberi boleh digunakan ke platform untuk mempromosikan filem tempatan, di samping dapat ditonton oleh masyarakat sedunia. Sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa kerajaan tetap mempertahankan usul yang dibentangkan ini, iaitu dana peruntukan untuk filem kenegaraan mampu melonjakkan peranan industri perfilman sekaligus mampu meletakkan nama Malaysia di persada dunia. Jadi berdasarkan rumusan hujah mantap yang saya nyatakan tadi, saya memohon usul ini diluluskan oleh Dewan Yang Mulia ini dengan sebulat suara. Maafkan saya, dengan sebulat suara. Tuan Yang Dipertua, saya mohon mencadang. Sekian, terima kasih. Terima kasih yang berhormat. Dengan ucapan penggulungan oleh pihak kerajaan itu tadi, maka berakhirlah persidangan dewan kita pada kali ini.
seluruh sidang dewan yang telah bersama-sama menjaga keharmonian dewan ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.